Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siri kedua saya berkongsi bagaimana untuk mudah cemerlang. Sebenarnya siri ini saya nak sambungkan dalam satu klip, tapi bimbang ianya panjang, saya jadikan dua klip yang berasingan. Sebab yang pertama tu lebih kepada bermula dalam fikiran, dan yang kedua ini langkah praktikal yang boleh kita lakukan dan kita akan dapat merasai kesannya dengan begitu cepat sekali. Bahagian pertama saya dah ceritakan, saya dah kongsikan betapa pentingnya kita bermula dengan apa yang ada dalam kepala kita. Ianya akan memberi tenaga kepada kita, ianya akan memberi kekuatan kepada kita untuk bagaimana untuk cemerlang dengan cepat. Dalam siri kedua ni, saya lebih menumpukan langkah praktikal. Saya akan berkongsi satu langkah yang sangat praktikal untuk anda mula, dan bila anda mula, dalam masa sekejap saja akan dapati perbezaannya. Saya namakan tajuk ini ialah maksud sebenar belajar. Kenapa? Kerana banyak kali juga saya lihat pelajar-pelajar, mereka kata mereka telah belajar. Mereka rasa mereka telah memenuhi tugas mereka sebagai pelajar. Ada yang kata mereka telah membaca. Malah ada setengah kata mereka telah memahaminya apa yang dipelajari. Tetapi apabila tiba masa peperiksaan, mereka tak pasti kenapa mereka tak boleh jawab. Kali ini saya akan berkongsi bagaimana cara untuk, ataupun apakah yang dikatakan belajar sebenarnya. Kalau kita ada benda perkara tersebut di dalam kepala kita dan kita melaksanakan sebagaimana saya sarankan sekejap lagi, insya-Allah perubahan yang begitu besar anda akan lihat dalam masa yang segera. Okey, sebenarnya tip dia mudah sahaja, dan ianya kalau diamalkan sebagaimana yang disebutkan, ianya akan memberi kesan yang besar. Walaupun bunyinya sangat mudah. Tetapi tak ramai yang juga yang berjaya mengikutinya dengan baik. Maksudnya untuk anda mendapat natijah yang baik daripada tips ini, anda kena lakukan sesuatu. Dan dengan anda melakukan perkara ini, anda akan rasa perbezaannya dan ianya akan drive anda untuk cemerlang dengan lebih cepat. Okey, tips ni sangat mudah. Pada saya, anda dikatakan belajar apabila anda boleh sebut semula apa yang anda pelajari. Jadi poinnya selepas ini, kalau anda kata anda dah belajar, anda test diri anda. Adakah anda dah boleh sebut semula? Oh, hari ini saya belajar 1, 2, 3. Perkara pertama ialah 1, 2, 3. Perkara kedua, ianya huraiannya seperti ini. 1, 2, 3. Maksud dia ada poin di dalamnya, poin 1, poin 2, poin 3. Kalau anda belajar dengan cara itu, anda akan dapati begitu cepat berkesan. Saya nampak ramai, saya sudah nampak ramai pelajar. Ada sebahagian pelajar tu dia kata dia membaca. Bila dia membaca, saya tengok dia baca satu perenggan seterusnya, Tetapi jika kita tanya semula, apa yang anda baca? Apa yang anda tahu daripada apa yang anda baca? Dan sebagainya tak boleh beritahu. Itu test dia. Sepatutnya anda ada test dia. Bukan sekadar baca. Sebab sebahagian orang bila dia baca, dia rasa macam dia memenuhi sebahagian tuntutan belajar. Tapi kalau anda ikut definisi baru saya ni,
Definasi ini menunjukkan anda belum belajar lagi. Sehingga anda boleh sebut semula, anda belum belajar lagi. Kan? Okey, ingat. Kan? Anda dikira belajar atau anda dikira faham, tahu ialah bila anda boleh sebut semula. Anda boleh tutup buku dan sebut semula. Anda selepas kelas, anda boleh sebut semula. Okey, tapi untuk boleh sebut semula, ada 3 komponen penting yang akan membantu anda. Pertama, anda kena faham apa yang anda pelajari atau apa yang anda baca. Yang kedua, anda kena ingat. Dia ada proses-proses tertentu yang walaupun anda mungkin kata inilah yang anda lakukan selama ini. Kan? Ataupun anda kata tips ini tak mudah, kan? Ada banyak step dia. Tapi ingatlah, kan? Kalaulah anda belajar dengan cara seperti sebelum ni, tidak dalam definisi yang saya sebut sekejap tadi, anda akan berakhir dengan apa yang anda dapat selama ini, kan? Tapi kalau anda follow langkah ini, anda akan pasti, insya-Allah, anda akan lihat perubahan yang ketara dalam masa yang dekat. Faham, ingat, boleh keluarkan semula. Faham, ingat, boleh keluarkan semula. Faham, ingat, boleh sebutkan semula. Maksud dia selepas ini, anda kena utamakan perkara-perkara ini. Kan? Untuk boleh sebut semula, kan? Ada beberapa perkara yang anda perlu cuba lakukan. Dan untuk anda faham, kan, ada beberapa perkara yang anda boleh lakukan untuk membantu anda. Kan. Pertama, beri perhatian. Kan. Tumpukan perhatian anda, cuba faham apa yang pengajar anda hendak beritahu anda. Kan. Dan dalam kepala anda kena siasat ada berinteraktif. Berinteraktif ni siasa bertanya. Bila diterangkan, anda siasa seolah-olah otak anda tu siasa bertanya, kenapa, mengapa, apa yang disebutkan oleh pengajar anda. Kan? Dengan itu, anda akan seolah-olah sel-sel neuron anda akan begitu aktif, dan bila begitu aktif, anda akan absorb dengan lebih cepat apa yang pengajar anda adakan. Kan? Siasa bertanya dalam fikiran anda. Dan kemudian cuba participate dalam kelas tu. Kan? Ataupun dalam pengajaran anda. Cuba participate. Dengan anda participate tu, dia juga mendorong neuron-neuron anda untuk lebih aktif. Kan? Dan kalau anda tak faham, katalah selepas kelas, anda masih tak faham, selepas membaca, anda masih tak faham, kan? Terus bertanya. Kalau boleh, jangan biarkan ketidakfahaman anda itu berlarutan. Cepat-cepat. Cari kawan yang pandai. Saya tekankan di sini, cari kawan yang pandai. Biasanya kawan yang pandai, dia pandai menceritakan. Kalau anda silat tanya kawan yang confused, dia akan menunjukkan ataupun dia akan mencerita pada anda dengan cara yang lebih susah. Kan? Orang yang pandai biasanya dia akan dapat susung perkara tersebut satu demi satu, yang dia akan mudah membantu anda. Tetapi kalau anda ada peluang untuk bertanya pada pengajar anda secara direct, terus bertanya pengajar. Yalah, pengajar anda lebih baik daripada biasanya, kan, daripada kawan-kawan anda dalam menerang kepada anda. Cuma kawan tu oleh kerana kita rapat dan kita mudah berinteraksi dengan dia. Kan. Seboleh-boleh cuba tanya guru anda, kan, kalau tidak kawan anda, dan cari kawan yang pandai. Kan. Ataupun dari anda perlu semak kefahaman anda. Kadang-kadang anda rasa macam faham, tapi anda semak kefahaman anda. Selepas kelas, cuba review sikit. Cuba ulang kaji sedikit.
Kan? Untuk memastikan anda faham, anda dapat points apa yang diajar ataupun apa yang anda baca sekejap sebelum itu. Okey, dan perkara kedua ialah bagaimana untuk anda ingat apa yang anda belajar. Okey, ada banyak tips yang menarik, yang mudah. InsyaAllah saya akan kongsikan lain kali. Cuma ada beberapa prasyarat ringkas yang saya tulis di sini, saya akan sebut di sini untuk anda mudah mengingati. Perkara pertama, perkara yang paling penting bila sebut hendak ingat ni ialah terlebih dahulu anda kena simpan dalam kepala anda. Untuk anda ingat sesuatu, anda kena simpan dalam kepala anda. Dan ramai orang sebenarnya dia terlupa simpan. Dia rasa macam faham itu adalah ingat. Faham tu sebenarnya kalau pada saya hanya step pertama. Kan? Step kedua ialah ingat. Kan? Sudah pasti dengan anda faham, anda lebih mudah simpan dalam kepala anda. Okey? Perkara kedua kena ingat. Saya buat test. Kan? Test ni diajar oleh ramai pengajar-pengajar cara meningkatkan ingatan lah. Kan? Kalau anda pakai jam analog jam yang ada jarum tu lah kan. Kalau anda pakai jam analog, kalau saya tanya pada anda, nombor 6 dalam jam anda tu, dia tulis macam mana? Dia tulis nombor 6, Rumi. Dia tulis nombor 6, Roman. Dia tulis nombor 6, Arab. Dan percayalah, saya dah tanya lebih daripada 80% orang yang saya tanya, mereka tak boleh beritahu dengan pasti nombor 6 mereka. Walaupun sebenarnya hampir tiap-tiap hari, bukan sekadar hampir tiap-tiap hari lah, hampir setiap masa mereka tengok jam mereka. Kan? Tetapi mereka masih tidak yakin. Nombor 6 mereka ditulis dalam tulisan macam mana. Kenapa terjadi macam tu? Kan? Itu kerana kebanyakan daripada kita tak simpan. Kita nampak, kita faham, kita tahu tapi kita tak simpan dalam kepala kita. Once anda simpan sekali, insya-Allah anda akan tahu. Lain kali orang tanya anda nombor 6 dalam jam analog anda, tulis macam mana, anda pun boleh beritahu. Tetapi kalau anda tak simpan, walaupun tiap-tiap hari anda tengok, walaupun anda tahu, tetapi lebih pada 80% tidak tahu. Okey, jadi untuk ingat, benda pertama ialah simpan dulu. Contohnya, kalau anda belajar A, B, C, anda beritahu, oh hari ni aku belajar 1, 2, 3. Poin 1, poin 2, poin 3. Simpan dahulu. Kalau anda perlu beritahu kepala anda pun, okey, hari ini saya belajar, anda sebut, hari ini saya belajar 1, 2, 3. Itu supaya ada sedikit proses menyimpan apa yang kita pelajari. Okey, dan satu lagi, bila anda nak simpan, dia akan lebih mudah anda simpan bila anda strukturkan maklumat anda. Misalnya katalah anda baca satu perenggan, anda baca satu perenggan ataupun satu muka surat maklumat, kan? Jadi anda kena strukturkan. Strukturkan maksudnya, oh hari ini saya baca 1, 2, 3 perkara, kan? So apa perkara 1, perkara 2, perkara 3. Jadi kita strukturkannya. Bila anda strukturkan dia akan lebih mudah disimpan. Jadi kalau anda boleh sebutkan dalam bentuk points, kan. So saya sengaja tunjukkan catatan ni, bukan nak cerita pasal human memory. Saya nak cerita tentang bagaimana contoh kita strukturkan maklumat. Walaupun kita baca dalam bentuk perenggan, walaupun pengajar kita cerita dalam satu siri ucapan yang panjang, kan, tetapi kita perlu ubah perkara tersebut atau kita perlu tukar perkara tersebut dalam bentuk yang struktur. Kan? Contohnya kalau kita belajar human memory, kita lihat
kita boleh bahagi pada berapa bahagian, 3 bahagian, short term memory, long term memory, kemudian dalam long term memory pula ada berapa bahagian, apa dia perkara tersebut. Dengan itu, kita mudah simpan dalam kepala kita. Dan yang kedua, ada banyak tools hari ini yang boleh membantu kita kan, untuk memudahkan kita ingat. Satu, kita boleh buat nota yang ringkas kan, ataupun buat dalam bentuk kad. Dan yang ini memudahkan kita bila kita nak ingat, dan bukan sekadar kita nak ingat kan, untuk ingat dalam jangka masa yang panjang. Dia boleh lekat dalam jangka masa yang panjang. Jadi kalau kita ada nota ringkas, kita boleh ulang kaji dengan ringkas kan, dan boleh simpan maklumat tu 1, 2, 3. Anda jangan bimbang sangat kepada yang dalam satu muka surat tu ada banyak poin kan? Tapi otak kita ni sangat powerful. Kita simpan saja yang ringkas-ringkas, yang pendek, poin sahaja kan. Dan otak kita boleh menghuraikan dia kan. Asalkan pada masa awal anda faham kan. Kalau saya sebut hari Jumaat nanti basuh kasut, kemudian buat latihan matematik, esoknya pergi beli gula dan garam dan sebagainya. Katalah saya sebut semua. Kalau saya sebut macam tu, kalau saya sebut gula, anda akan ingat bahawa kalau hari Jumaat tu basuh kasut dan basuh kasut dan buat latihan matematik, dan hari Sabtunya ialah beli gula dan garam. Walaupun kita sebut gula, anda dah dapat maklumat lain tu kan. Sebab otak kita ni sangat powerful untuk menyimpan perkara tersebut. Poin saya sebut di sini ialah sangat penting anda buat, strukturkan dan buat dalam bentuk ringkas. Jangan fikir nak ingat semua apa yang dalam satu perenggan. Akhirnya langsung anda tak ingat. Jadi buat ringkas dan mudah anda ingat. Buat dalam bentuk nota atau dalam bentuk kad. Malah hari ini anda boleh guna smartphone anda, rakamkan audio kan. Misalnya katalah memory ada 3 memory kan. Kemudian long term memory ada 2 bahagian pula. Sebutkan dalam audio. Jadi bila anda ada masa sambil berjalan kan, malah kadang-kadang anda boleh bermain dengan kawan anda, saling soal menyoal, dan ini akan membantu meningkatkan ingatan dalam jangka masa yang panjang kan. Malah hari ini dunia smartphone anda boleh guna saya sebut di situ Google Keeps kan. Tapi apa yang saya nak sebut ni lah, ada apps di dalam internet ni, anda terutama dalam kes saya ni, saya terpaksa banyak guna komputer dan juga guna guna handphone kan. Jadi saya malah di rumah saya pun TV saya ada sambung dengan Android kan. Jadi saya boleh tengok apps melalui TV kan. Dan semua itu app yang saya sebut ni yang kalau kita pasang di mobile kita, kita juga boleh pasang, boleh buka melalui komputer, dan malah kalau TV kita ada Android kan, kita boleh buka melalui TV kita. Jadi apa yang kita buat, Google Keep ni dia macam nota je kan. Tapi nota yang anda boleh buka dari pelbagai alat kan. Dengan itu dia akan membantu begitu baik ingatan kita kan. Okey, dan ni slide terakhir saya kan. Siasalah kan. Siasa test sama ada kita boleh sebut semula apa yang kita belajar kan. Kalau kita belum boleh sebut semula, ada kemungkinan langkah 1, langkah 2. Langkah 1 tadi faham, langkah kedua ingat, menyimpan
apa yang anda faham tadi, kan. Anda semak semula sama ada langkah 1 atau langkah 2 tidak beres, kan. Dan dengan itu, kalau anda cuba, kan, anda akan dapati bahawa ianya memberi kesan yang sangat baik kepada pelajaran anda. Anda akan berubah, kan. Anda akan dapati, oh, tiba-tiba anda tahu banyak benda, anda ingat banyak benda, kan. Dan malangnya yang sebagaimana saya sebut di awal tadi, ramai pelajar yang dia kata faham tetapi bila periksa tak boleh nak jawab. Mereka tak boleh nak keluarkan semula. Pada saya kerana anda tidak ada step yang saya sebut tadi. Faham, simpan dalam kepala, boleh sebutkan semula, kan. InsyaAllah, kan, anda semua boleh, kan. Dan kalau anda buat, kan, perubahan yang ketara anda akan dapat dalam waktu yang segera, kan. Tapi yalah, ianya tidaklah semudah ABC, tetapi jauh ianya lebih baik daripada anda buat dengan cara yang tak betul, kan. Kalau tidak, anda akan terasa macam anda belajar, tetapi sebenarnya anda tak belajar, kan. Definisi belajar anda tidak sebagaimana yang kita sebut tadi, kan. Okey, insyaAllah saya share lagi banyak tips-tips yang mudah untuk belajar, kan, untuk anda jadi cemerlang, kan. Jumpa lagi pada siri akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.